Ini bab orang yang berpendapat ia termasuk di dalam At-Tuwal, yakni Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu termasuk di dalam surah-surah yang panjang. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 surah, 7 surah yang terpuji dan panjang, ataupun 7 surah yang diulangi bacaannya yang panjang. Dan satu lagi mana diberikan kepada Rasulullah 7 ayat, bukan 7 surah, 7 ayat daripada ayat-ayat yang dibaca, yang diulangi bacaannya dan panjang maknanya, artinya. Dan diberikan kepada Musa 6. Apabila Musa mencampakkan lauh, diangkatlah 2 daripadanya, tinggal lagi 4. Bahawa maja fi ayatil kursi. Ini bab hadis tentang ayat kursi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Hai Abul Munzir, apakah ayat yang ada padamu daripada kitab Allah yang paling besar, yang paling agung?" Ubay menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW bertanya lagi, "Hai Abul Munzir, manakah satu ayat Al-Quran yang ada padamu yang paling besar, paling agung?" Ubay menjawab, Ubay berkata, saya pun jawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala, Ubay berkata, terus Nabi SAW menepuk dadaku sambil dia berkata, liyahna laka ya Abul Munzir al-ilmu, semoga ilmu enak ataupun sedap kepadamu wahai Abul Munzir. Ini bab tentang surah As-Samad, yakni suratul Ikhlas. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa ada seorang lelaki mendengar seorang lelaki lain membaca Qul huwallahu ahad. Dia mengulang-ulanginya, ataupun dia beberapa kali membacanya, yakni dalam sembahyangnya. Pada keesokan paginya, yang mendengar itu pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan kepadanya apa yang berlaku pada malam itu. Seolah-olah orang itu, yakni yang mendengar itu, menganggap sedikit apa yang dibaca oleh orang seorang lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya surah itu menyamai 1/3 Al-Quran. Bab tentang 2 surah pelindung. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir, katanya, saya mengheret unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah berada di atasnya dalam perjalanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadaku, wahai Uqbah, mahukah engkau aku ajarkan kepadamu 2 surah terbaik yang dibaca orang? Dia pun mengajar saya, Qul a'udzu birabbil falaq
dan qul a'udzu birabbin nas. Perawi berkata, yakni Uqbah, Nabi SAW tidak nampak saya gembira sangat dengan kedua-dua surah itu. Bila dia turun untuk bersembahyang subuh, beliau membaca kedua-dua surah itu pada ketika menjadi imam kepada orang ramai dalam sembahyang subuhnya. Apabila Rasulullah SAW selesai bersembahyang, beliau berpaling kepadaku sambil bertanya, "Hai Uqbah, bagaimana nampaknya? Ini apa pandanganmu? Apa pendapatmu? Kamu nampak lagu mana?" Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir, katanya, ketika saya sedang berjalan bersama Rasulullah SAW di antara Juhfah dan Al-Abwa, tiba-tiba kami ditutupi, dikelubungi oleh angin dan kegelapan yang dahsyat. Rasulullah SAW mula berlindung dengan membaca a'udzu birabbil falaq dan a'udzu birabbin nas. Wa yaqul, beliau berkata, "Wahai Uqbah, ta'awwadz bihima." Kamu mintalah perlindungan daripada Allah dengan membaca dua surah ini. Kerana tidak ada orang yang mahukan perlindungan dapat berlindung dengan seumpama dua surah ini. Qala, perawi berkata, yakni Uqbah, saya telah mendengar beliau, yakni Nabi SAW, membaca kedua surah itu pada ketika menjadi imam kepada kami dalam sembahyang. Babu man qala hiya min at-tuwal. Bab orang yang berpendapat, orang yang mengatakan surah Fatihah ini termasuk dalam surah yang panjang, at-tuwal. Dalam surah-surah yang panjang. Ini sebenarnya bab ni ada kaitan dengan bab sebelum ni, bab sebelum ni, iaitu bab Fatihatul Kitab. Seperti mana yang kita maklum daripada hadis-hadis sahih yang lain, yang dimaksudkan dengan surah-surah yang panjang itu yaitu 7 surah. 7 surah selepas daripada Fatihah, yaitu Al-Baqarah sampai kepada Bara'ah, sampai kepada Bara'ah. Itulah yang maklumnya berdasarkan riwayat Ibnu Abbas juga. Riwayat Ibnu Abbas yang lain menunjukkan 7 surah yang panjang ialah daripada Baqarah sampai kepada Bara'ah. Surah Taubah ataupun Bara'ah, itulah. Tetapi berdasarkan riwayat ni, nampak surah Fatihah tu termasuk dalam hak 7. Kalau surah Fatihah ni masuk dalam hak 7 ni, artinya yang terakhir daripada yang 7 yang disebutkan tadi, iaitu surah Taubah, tidak masuk. Dan kalau kita katakan surah Fatihah ni masuk dalam 7 surah yang panjang, apakah surah Fatihah tu panjang? Tak panjang kan? Ringkas sangat nak banding dengan hak selepas tu. Jadi apa maksudnya? Sedangkan nampak ada percanggahan di antara dua riwayat Ibnu Abbas. Satunya yang menyebutkan misalnya mana ada kitab ni kan, boleh tengok pada muka surat 200
95 kitab Badlul Majhud, dia kata Nasa'i meriwayatkan dengan isnad yang sahih daripada Ibnu Abbas bahawa as-sab'al mathani wa laqad atainaka sab'an minal mathani adalah Quran tu ialah as-sab'ut tuwal, daripada awal Baqarah hingga kepada akhir A'raf, kemudian Bara'ah. Nah itu. Tetapi di sini nampak dikira Fatihah itu sebagai surah yang panjang. Apa maksudnya? Tidak. Nak kata Fatihah itu masuk dalam surah yang panjang seperti yang digambarkan dalam hadis dia juga tadi, bukan gitu. Tetapi yang dimaksudkan panjang itu panjang kandungannya, artinya tidak kurang panjang daripada surah-surah yang panjang, yang memang panjang, yang maklum, yang tersebut dalam hadis Ibnu Abbas tadi yang kita baca saat ni. Terjemahannya gitu, tidak kurang panjangnya isi dia tu daripada surah-surah yang panjang tu juga. Sebab itulah kalau kita tengok tajuk tadi mula-mula kita baca tu, bab man qala hiya min at-tuwal. Cuba tengok dalam syarah dia, bab man qala hiya, yani suratul Fatihah min at-tuwal ay min as-suwar at-tiwal bi'tibari ishtimali ayatiha 'ala al-ma'ani at-tawilah la bi'tibari al-lafz. Itu dia sebut. Betul itu sebab kita kata tadi lah. Sebab kita kata tadi, yang ni termasuk dalam surah-surah yang panjang dilihat dari segi ayat-ayatnya mengandungi makna-makna yang panjang, bukan dari segi lafaznya. Lafaznya tak panjang. Lafaznya tak panjang. Dari segitu yang dikatakan panjang saat ni. Maknanya pada hakikatnya dalam surah yang pendek tu, 7 ayat tu surah terkandung sekian banyak ilmu seperti mana yang terkandung di dalam surah-surah yang panjang itu kan. Tidak kurang daripada tu makna dia. Bahkan kalau diperhatikan kepada perbahasan ulama, perbincangan ulama, bukan kepada mengandungi makna-makna yang terdapat dalam surah-surah yang panjang 7 itu saja, bahkan mengandungi Quran itu semua sekali, makna Quran itu semua sekali dalam Fatihah itu ada. Dan boleh dikatakan semua ulama terima walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Ketika mentafsirkan ayat itu, semua boleh katakan ulama-ulama terima, oleh kerana ada hadis yang sahih yang dimaksudkan dengan kami berikan kepadamu as-sab'al mathani, 7 ayat yang diulang-ulangi bacaannya, ialah surah Al-Fatihah wal Qur'an al-azim, hak lain-lain. Padahal surah Fatihah itu pun Quran juga, tapi disebut suku tu kerana keistimewaannya, kerana kelebihannya. Kerana kelebihannya. Jadi disebutkan as-sab'ul mathani. Apa makna as-sab'ul mathani? Ada beberapa pendapat. Kalau dalam kitab Badlul Majhud ni boleh tengok muka surat 292 bawah sekali. Apakah surah Fatihah ini dipanggil as-sab'ul mathani? Jawabnya yang pertama, iaitu kerana 7 ayat ini diulang-ulangi dalam setiap rakaat sembahyang. Itu makna 7 rakaat 7 ayat yang diulang-ulangi bacaannya. Diulang mana? Bacaan dalam sembahyang maksudnya. Baru ni kita sudah sebut dah, iaitu Nabi SAW ada bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tiada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab, surah Fatihah. Maknanya mengikut jumhur ulama, 3 imam besar dan lain-lain ulama, mereka mengatakan wajiblah, tak sah sembahyang tu kalau tak baca Fatihah. Cuma Imam Abu Hanifah dan
Orang-orang yang sependapat dengan dia bukan jumhur ulama, dia mengatakan sah sembahyang itu, cuma berdosa kalau tak baca Fatihah, tapi berdosa juga. Dengan sebab itu kalau kita pergi dalam masyarakat yang mengamalkan mazhab Hanafi sekalipun, bila sembahyang dia sembahyang baca serupa kita juga Fatihah tu lah juga. Fatihah juga. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ada bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, ataupun dalam setengah riwayat bi ummil Quran. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tak baca fatihatil kitab. Maknanya setiap rakaat tu ada baca. Kalau hak 4 rakaat, hak 2 lagi tak baca surah pun, Fatihah baca juga. Kena baca. Apa lagi? Kalau sembahyang seorang, kalau sembahyang berjemaah tu ada juga khilaf. Ada yang mengatakan makmum tak kena baca, pada tu imam baca. Ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah kata tak payah sembahyang derah kokoh kau tak payah baca dah makmum, pada tu imam baca. Ada juga Imam Malik ke apa, Imam Ahmad mengatakan kalau tu imam baca derah kita tak payah baca, tapi kalau tu imam baca kokoh kita baca. Baca juga. Tapi Imam Abu Hanifah kata kalau sembahyang seorang ke mana-mana pun kena baca Fatihah tu, ataupun jadi tu imam, tu imam kena baca, makmum khilaf tadi. Tapi Imam Syafi'i dan orang sependapat dengannya mengatakan jadi makmum pun kena baca tu. Carilah ruang mana-mana. Biasanya kalau di dalam masyarakat macam tempat kita ni, yang mengamalkan mengikut mazhab Syafi'i, lepas pada amin tu dia berhenti letakkan nak baca surah tu, bagi ruang kepada makmum. Sebab itulah dalam masyarakat Syafi'i lama tu imam berhenti sikit. Kira-kiranya kalau makmum baca derah, dah lah. Itulah alasannya. Apa sebab? Sebab Nabi kata la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tiada sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihah. Faham jadi makmum saat ni sembahyang kau tidak? Sembahyang. Nabi kata tak ada sembahyang. Man tu siapa-siapa. Siapa-siapa tu tak cara lah makmum. Kau tu imam, kau main seorang, kau tak cara. Dia pakai umum. Jadi mengikut dianya, kena bagi ruang lah pada makmum. Sebab itulah kita dapati lepas pada tu imam amin tu, lepas pada amin lah kita kata, dia senyap. Tapi kalau mazhab lain tu, dia tak melera dah, selalu baca, selalu. Lepas pada amin tu selalu. Tu kita kena faham lah. Sebab dia faham seperti tadi. Banyaklah adik-adik kita tidak nak bincang waktu di sini, sebab kita sudah bincang dah dulu. Yang pertama. Yang kedua, apa surah Fatihah ni dipanggil As-Sab'ul Mathani? Jawabnya ialah kerana ia terasing, dikecualikan daripada sekalian kitab-kitab yang datang daripada Allah, ataupun orang panggil kitab-kitab langit, daripada langit. Surah ni memang unik bagi Quran. Dalam Quran saja ada. Kau Nabi Musa, kau Nabi mana-mana kau terima daripada Allah, tak ada surah ni. Surah ni tak ada. Surah ni istimewa untuk kita, umat Muhammad. Ada dalam Quran saja. Dalam hak lain tidak lagu tu. Dengan sebab itu ada hadis Nabi SAW menyebutkan, wallazi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha wa innaha as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, tidak diturunkan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur dan dalam Quran sendiri pun satu surah seumpamanya, seumpama Fatihah. Ia adalah As-Sab'ul Mathani dan Al-Quranul Azim, Quran yang agung. Mana dalam tu terkandung di dalam tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dinamakan Mathani, As-Sab'ul Mathani, kerana tiap-tiap ayat dia tu menyamai
bacaan 7 ayat Quran yang lain. Satu ayat dia sekali baca serupa dengan baca 7 hak lain. Gitu. Ini mengikut pendapat yang ketiga. Yang keempat, surah ini mengandungi 7 ayat, dan pintu neraka juga ada 7 juga. Sesiapa yang membacanya, pintu neraka akan tertutup kepada dia. Mana baca dengan faham sungguhlah, dengan mengamalkan kandungannya tu akan tertutup pintu neraka. Itu yang keempat. Yang kelima, bapa yang dikatakan as-sab'ul mathani, ialah kerana di dalam surah ini penuh dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mathani daripada sana. Sana makna puji-pujian. Itu yang kelima. Yang keenam, ada juga ulama yang mengatakan as-sab'ul mathani itu apa? Sebab diturun 2 kali surah. Ada pun surah lain sekali. Ini 2 kali. Mathani itu mana? Daripada masna. Masna mana 2 kali. Itsnain 2 kali. Sebab diturun 2 kali. Yang ini di Mekah dan juga di Madinah. Itu 2 kali. Ada, itu pendapatlah juga. Kemudian antara nama surah Fatihah ni, iaitu surah Wafiyah. Orang panggil juga surah Wafiyah. Surah yang merangkumi segala makna Al-Quran. Itu makna Wafiyah. Dalat tu belakang masuk. Surah Kafiyah, orang panggil juga, iaitu surah yang memadai. Kalau seseorang itu baca hak tu saja pada dah, misalnya dalam sembahyang, kalau tak baca hak tu tak boleh baca surah lain pun. Tapi kalau baca hak ni pada untuk hidup, jadi panduan hidup, hak tu pun pada dah sebenarnya. Dengan sebab itu, kalau kita perhatikan ulama-ulama, dia bagi perhatian khusus kepada tafsiran Fatihah. Sebab tu tafsir Ruhul Ma'ani umpamanya cukup panjang hak tu. Jilid yang pertama tu hampir-hampir hak tu saja, Fatihah saja. Begitu juga kalau hak zaman kemudian ni hak tulis bagus. Maulana Abul Kalam Azad di India ada tulis Terjumanul Quran. Jilid yang pertama dia tu Fatihah saja. Jilid pertama Fatihah saja. Dia bahas hak tu saja. Memang kalau baca hak tu kita nampak, oh betul, padai apa kata terkandung belaka Quran dalam dia tu. Baru nampak kalau baca hak tu huraian ulama. Kalau tidak, mungkin kita tak nampak kok mana. Rupanya apabila diulas oleh ulama-ulama kita baca nampak memang yalah lah. Kafiyah. Yang ketiga, Syafiyah, jadi penawar. Jadi surah yang menjadi penawar, Syafiyah. Dengan sebab itu Imam Abu Hanifah mengatakan baca Fatihah saja pada tu, jadi ubah segala-galanya, jadi penawar segala-galanya. Dan dia pun kalau orang suruh dia mudah baca surah Fatihah saja, surah penawar. Ada juga nama lebih kurang juga maksud dia tadi Syafiyah ni, surah Syifa, suratul Syifa, ada juga nama dia, penawar juga. Suratul Asas, surah asas. Mana surah asas? Surah Fatihah tu. Suratul Salah, surah semaya. Itu pun nama dia juga. Sebab apa? Seperti kita kata tadi lah, semaya tak boleh, kena baca semaya gapo. Suratul Soal, surah soalan. Soalan, permintaan. Surah permintaan. Iyyaka nasta'in. Tu minta siratal ladzina an'amta 'alaihim, itulah hakikatnya. Suratul Syukr, surah syukur pun orang panggil juga. Suratul Du'a, surah doa pun orang panggil juga. Suratul Fatihah orang panggil juga. Ummul Kitab, Ummul Quran, nama dia juga. Banyaklah nama surah Fatihah ini. Ini ringkasan daripada tafsir kabir, At-Tafsirul Kabir,
nama satu kitab tafsir yang besar, iaitu nama sebenarnya Mafatihul Ghaib karangan Imam Razi. Ini tafsir besar. Dia ambil ringkasan nama-nama saya ni, ambil situlah. Dalam tafsir ni sebenarnya kalau nak kira ada 4 buah tafsir utama, rujukan utama sebenarnya. Satunya tafsir Ruhul Ma'ani. Itu kemudian tu tafsir. Tafsir yang kedua tafsir Qurtubi. Qurtubi. Tafsir yang ketiga iaitu tafsir Kabir. Tafsir Kabir. Tafsir yang keempat iaitu tafsir Tabari. Ini ibu tafsir. Tafsir hak besar hak lain-lain tu sebenarnya ringkasan, ada kaitan dengan hak tu, ambil situ. Ambil situ. Apa tafsir? Tafsir Qurtubi dia merangkumi apa ni? Fiqh. Kalau nak tengok fiqh dalam Quran, dilihat dari sudut fiqh, adalah tu. Tafsir Qurtubi. Tafsir Kabir, tafsir Fakhrul Razi orang panggil juga, Mafatihul Ghaib ini tengok Quran dari sudut falsafah. Dari sudut falsafah dan ilmu akal. Ilmu akal. Adalah tu. Itu rujukan utama. Tafsir Tabari, Jami'ul Bayan itu, tafsir tu tafsir dari sudut riwayat berdasarkan hadis. Orang panggil tafsir bil ma'thur. Itu hak besar. Lepas tu tafsir Ruhul Ma'ani ini dari semua sudut. Dalam ni ada berlaku dari sudut nahwu, dari sudut balaghah, dari sudut ni dia cuba mengumpulkan semua sudut. Itu tafsir hak besar-besar lah. Lepas tu hak lain-lain tu boleh dikatakan ia ada kaitan dengan ni. Itu kita tentang surah Fatihah. Jadi di sini riwayat Ibnu Abbas juga sahih juga, diberikan kepada Rasulullah 7 di sini maksudnya 7 ayat, bukan 7 surah. 7 ayat minal mathani at-tuwal. 7 ayat daripada ayat-ayat yang diulangi bacaannya dan panjang maknanya, perbincangannya. Gitu. Baru tidak bercanggah dengan riwayat dia hak lagi. Hak kata 7 surah yang panjang tu 7 surah yang panjang, situ maksudnya. Hak sini maksudnya 7 ayat. Bukan panjang, tak panjang, tapi panjang maknanya, perbincangannya. Dan diberikan kepada Musa 6. Bila dia lempar lauh itu, wa alqal alwah, dalam Quran pun ada sebut tu, dia campak lauh itu. Bila dia balik daripada Tur Sina, bukit tu, bermunajat dengan Tuhan, dia dapat lauh. Lauh tu bila balik dia tengok umat dia ni bercelaru buku calanan, duk sembah anak lembu, dia nak marah, dia peletup, rembah, kita kata alqal alwah, rembah, nak marah. Dia orang backing Nabi Musa, rembah tu pecah. 2 daripadanya diangkat tu maksudnya dimansuhkan. Hikmat Tuhan belaka. Hak sebenarnya nak berlaku gitu tu hikmat dia dah. Tinggal 4 lagi. Tinggal 4 lagi. Maknanya 2 bila dilemparkan itu pecah, Tuhan pun angkat. Memang setakat tu yang dikehendaki. Kita tidak tahulah rahsia tu apa gitu. Maksud dia angkat di sini bukan makna tak ada raib dah, dimansuhkan. Mana hak tu tak pakai, tinggal hak 4 lagi yang pakai. Gitu. Adapun kita ni maknanya dia bagi 7 lengkap. Makna 7 tu ada. Padahal Nabi Musa pun asalnya diberikan sempurna juga gitu. Gitu. Wa baqina arba'un. Ini mengikut kebanyakan riwayat lah. Baqiya arba'un. Baqina arba'un. Kalau nak kira mengikut dari segi bahasa biasa ni, baqiyat
arba'un. Begitu. Ataupun baqiya arba'un. Habis itu. Ini bab hadis-hadis tentang kelebihan ayat kursi. Ini ayat kursi ni maklum. Siapa dia yang sebut ayat ni orang panggil ayat kursi? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ni ayat ni dia sebut ayat ni Nabi sendiri, bukan mana-mana orang bubuh. Tak. Sebab apa? Sebab dalam tu ada sebutkan kursi, wasi'a kursiyyuhus samawat. Tu kan? Kursi di sini bukan makna kursi seperti ni. Kursi ni dah. Kursi itu makna sistem, satu sistem alam yang lebih besar lagi daripada sistem solar. Bumi ni sistem solar, dan orang panggil galaksi. Orang panggil nibola, lebih besar lagi. Ataupun lebih lagi. Orang tahu sekat tu je. Ahli-ahli bintang kau gapo duduk bahas. Tu je. Dalam Quran kau yang lebih lagi daripada tu. Arash. Itu pun sistem alam juga. Kursi sistem alam juga. Mana semua ni terikat antara satu dengan yang lain. Ada kaitan belaka, tidak saya saja. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah, yakni sistem alam dia, orang panggil kursi ni meliputi langit-langit dan bumi. Langit bumi ni hok besar-besar mana, orang duk kata luah. Setara mana duduk dalam tu. Hok ni luah lagi. Langit bumi ni terikat dengan sistem tu. Tidak lepas daripada sistem tu. Tu makna besarnya kerajaan Allah, atau orang panggil alam semesta ni, ciptaan Allah ni sangat besar, luas. Itu ayat kursi. Tu kita kena tahulah ayat ni orang panggil ada ayat tahaddi. Ayat tahaddi. Mana ayat tahaddi? Ayat tahaddi ni ayat cabar, challenge, cabar. Wa in kuntum fi raibin mimma anzalna, misal fa'tu bi suratin min mithli. Yang seumpama itulah, suruh buat mari. Kalau mu ragu, kalau mu gini-gini, kalau tak percaya, kalau mu buat mari. Satu surah, buat satu surah. Buat beberapa surah misalnya. Jadi hak jenis cabar lagu ni. Hak jenis cabar lagu ni orang panggil ayat tahaddi. Ayat tahaddi. Dia ada nama-nama ayat ni. Hadis pun lagu tu juga. Misalnya kita kata hadis Jibril. Mana hadis Jibril? Hadis Jibril ni hadis itulah bagi tanya gapo dia Islam. Jibril mari berupa orang. Nabi pun ayat ni. Gapo dia iman? Gapo dia ihsan? Itu orang panggil hadis Jibril. Jadi ada nama-nama dia. Ayat ni pun lagu tu juga. Ni ayat kursi. Nabi SAW pernah tanya Ubay bin Ka'ab. Dia kata, mana satu ayat Quran hak ada padamu, mana hak mu ingat, hak mu tahu, hak mu sudah belajar, yang paling agung, paling besar? Ubay kata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sebab dia tak boleh mendahului lah. Boleh jadi kalau dia kata besar di sisi Nabi, lagu lain pula. Nabi tanya lagi soalan yang sama. Dia pun faham kalau lagu tu nak dia juga nak jawab tu, yang tanya pula tu. Setakat hak dia tahu, kalau nak tanya dia pun ayat Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Itulah yang paling besar. Nabi SAW setuju. Mana mengiyakan, dia tepuk dada. Tepuk dada. Sambil dia kata, liyahnalaka ya Abul Munzir al-ilmu. Semoga ilmu dirasakan enak, sedap olehmu, wahai Abul Munzir.
Abal Munzir tu kunyah dia. Nabi doa ke dia. Kalau lagu ni lah, ilmu ni jadi sedap kamu. Ilmu mu berasa sedap. Ataupun berbahagialah engkau kerana mendapat ilmu sebenarnya, wahai Abal Munzir. Boleh juga. Liyahna tu daripada hana'a yahna'u, hani'a yahna'u, boleh juga hanu'a yahnu'u. Jadi dia ada hamzah. Liyahna, buang hamzah tu untuk takhfif, jadi liyahna. Asal dia liyahna, begitu. Tapi dia buang hamzah. Mana Nabi SAW memang guna bahasa yang lagu tu. Dan dari segi kaedah bahasa Arab tepat, betul, memang boleh baca lagu tu. Buang, orang panggil buang hamzah tu untuk takhfif, untuk ringan, mudah. Liyahna, begitu. Ada yang baca liyahni, liyahnu. Jadi kalau hanu ayah nu'u, buang hamzah juga. Jadi apa nama ni, amar ghaib orang panggil. Amar ghaib dia tu dalam keadaan buang huruf akhir dia. Jadi sepatutnya liyah nu'ah, ataupun liyah nu'. Itu dia. Liyah nu' lah, matilah. Sebab dia amar ghaib ini dia majzum, mati. Misalnya kita kata liyah talattaf wal yatalattaf, kan mati. Ada lam amar. Tu lam amar lah tu. Dan dia masuk pada amar ghaib, orang panggil mati akhir dia. Tapi orang ni tidak mati. Na menunjukkan yang dibuat tu bahagian dapat datang selepas dia. Kalau nu menunjukkan yang dibuat tu bahagian depan. Wow. Kalau bahagian bawah, ya, mana ya dia buat tu bahagian bawah. Gitu dia pakai isyarat gitulah. Liyahna, hanu'a, tahni'ah. Kita kata bahasa Melayu, tahni'ah ni daripada hak ni. Hana'a ni lah, tahni'ah, ucapan semoga berasa sedap, seronok, suka. Gitu. Itu tahni'ah daripada hanna'a, yuhanni'u, tahni'ah. Tahni'ah daripada asal dia lagi hak ni lah, hanu'a yahnu'u. Maknanya sedap, enak, senang, suka, bahagia, bertuah. Makna dia, mana hak tu lah. Jadi bila kita ucapkan tahni'ah, mana kita ucapkan semoga dia bahagia, semoga dia senang, semoga dia suka, semoga dia seronok, semoga dia bahagia. Ada berlaku dalam itu. Maknanya Nabi SAW setuju, betul. Betul. Jawapan Ubay bin Ka'ab itu. Sebab itu banyak hadis-hadis yang puji Ubay ni dari segi ilmu Quran dia tu tinggi. Dan Nabi SAW doa. Ini salah satu kelebihan bila Nabi doa. Kalau kita kata ilmu ni makna ilmu khusus berkenaan dengan Quran. Berbahagialah engkau kerana mendapat ilmu ini yang besar maknanya ini. Yang ni ilmu tafsir ni, ilmu Quran. Itu kalau kita kata terjemahan gitu. Ataupun berasa sedap. Orang ni nak boleh ilmu, dia kena sedap dulu ilmu. Kalau berasa tak sedap, malah lah, tak sih. Dia kena berasa sedap. Bila berasa sedap, baru nak lagi. Tak boleh nak pisah lah. Ni doa biar sedap, biar ilmu tu kau berasa sedap. Memang sedap sungguh lah. Ke dia je. Sebab apa? Sebab Nabi SAW doa. Dan doa tu kenapa? Kerana jawapan dia tu betul. Di mana dia tahu? Kalau Nabi SAW rayak dah, rayak dah, tak boleh kalau lagu tu. Ni tak rayak lagi, dia tanya. Menunjukkan sahabat-sahabat ni faham kandungan Quran ni hak jenis lagu mana hak lebih, berdasarkan pengajaran Nabi hak duk bui sekala. Hak mana? Misalnya surah Ikhlas lebih, sebab ia mengandungi sifat-sifat Allah, cerita tentang ketuhanan. Kau paling lebih sekalinya Tuhan. Bila bukan cerita dunia, kau cerita nego, kau
Waktu tu untuk panduan kita tidak lebih di sisi Allah sekat dunia ni ya waktunya. Tapi kalau berkenaan dengan Allah, waktulah yang abadi, yang kekal, yang paling sempurna. Jadi ayat kursi apa semua ni dia ada mengandungi waktu lah, penuh dengan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah, sifat-sifat Allah yang ada berlaku. Al-Hayyu, Al-Qayyum, segala sifat-sifat dia tu ada dalam itu. Sebab tu dia jadi lebih. Sahabat-sahabat ni faham jenis lagu ni. Dia duk perhati dalam banyak-banyak tu hak ni. Sebab tanya ayat, bukan tanya surah. Tanya ayat. Kalau ayat kursi. Kalau surah boleh jadi dia jawab. Surah Ikhlas kau. Sama juga mengandungi apa dia benda yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, paling agung, paling besar selain daripada menunjukkan kebesaran Allah dan betapa hebatnya kejadian Allah alam semesta dia ni, selain daripada itu, untuk kita besar artinya untuk kita. Dengan sebab itu, dari segi untuk keselamatan diri, untuk gapo, ayat kursi ni sangat besar artinya, besar maknanya kepada kita. Sebab itulah jadi ni ada kelebihan kan. Orang-orang yang duduk jual tulisan tu khak ayat kursi letak dalam rumah, memang syaitan ke apa takut tak sih hak tu. Itu dari sudut yang lain, besar dari sudut tu, dari banyak sudut lah. Tetapi hak nombor satu sekalinya hakikat kebesaran Allah itu dinyatakan di dalam ayat ini. Hak tu nombor satu sekali. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahawa puji seseorang, Nabi SAW dia puji. Memang dalam hidup ni kena gitu. Kalau tidak tak boleh. Dia kena patut puji depan gini dia puji. Tapi ada dalam hadis yang lain dia larang puji orang. Kalau orang pujimu, kamu ambil pasir, ambil tanah, cuah atas muka dia. Ada. Maknanya dia bergantung kepada keadaan orang. Kira-kiranya berdasarkan hadis ini Nabi puji Ubay, maknanya Ubay ni bahasa jenis tidak makan pujilah kita kata. Tidak naik angin congek ekor kata tak. Ki puji dak. Jadi lalai kau lupa daratan kau kita kata ki puji dak. Sebab Nabi tahu dah dia ni maknanya orang yang peribadinya kukuh, teguh. Kalau puji pun tidak akan jadi menjejaskan dia. Sebab ada kalanya kalau puji ni tak kena tempat dia, boleh jadi akan menjejaskan, mengurang, mencacatkan seseorang itu. Dia jadi tak khabar. Daripada pujian Nabi SAW terhadap Ubay ni kita nampak Nabi SAW yakin, dia tahu dah Ubay ni jenis orang yang peribadi kemah, kukuh. Sebab kalau dalam keadaan biasa orang tak kemah, dia tak bui, dia jadi lagu lain. Ni dia sendiri puji, menunjukkan puji. Kalau kita tahu orang tu jenis tak apa. Kalau tak boleh lah, salah lah kita puji dia tu. Bukan boleh pahala, boleh dosa pula. Kalau menyebabkan dia tu jadi tak khabar keingat, tak khabar ke diri pula. Itu berkenaan dengan ayat kursi. Ini bab tentang surah As-Samad. Tentang surah As-Samad. Surah As-Samad orang panggil, surah Ikhlas orang panggil. Itulah Qul huwallah tu. Tentang tu pula. Sebab baru ni cerita tentang sembahyang. Dalam sembahyang tu orang baca kan, ada bacaan ayat-ayat Quran. Apa dia yang dibaca tu? Benda ni setara mana ayat-ayat Quran ni. Menunjukkan bahawa ayat Quran ini ada lebih ada kurang. Mengikut setengah-setengah ulama berdasarkan hadis-hadis ni, dia kata ada lebih ada kurang. Ada kurang nisbah sama-sama ayat Quran itulah. Bukan kurang nak banding dengan ayat ataupun buk ataupun bahasa hak lain. Tak. Kurang tu nisbah sama-sama ayat Quran.
Tetapi mengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, apa ni, Al-Baqillani dan lain-lain, dia tak boleh kata lagu tu ayat ni lebih bermakna ayat ni kurang. Itu dia. Jangan jadi gitu, sebab ayat ni serupa je kepada dia. Cuma muskil je kepada puak-puak ni, hadis-hadis ni nak lagu mana? Jadi dia kata kalau maksud apa ni, ayat ni lebih, misalnya manakah ayat yang azam di sini, dia kata kita kena takwil azim, bukan azam, lebih besar, mana hak ni kecil, tak boleh lagu tu. Tetapi ada juga ulama mengatakan hak lebih besar dia maksudnya dari segi pahala dia. Hak ni kita baca lebih banyak pahala Tuhan beri. Adakah begitu? Hak ni pula bahas pula macam Abul Hasan Al-Asy'ari dan lain-lain ni, dia katakan serupa alif lam mim, alif satu, hak ni satu, kira berlaku serupa. Apa ada lebih kurang ni? Lepas tu hakikat kalam Allah ni, ayat Quran mana-mana pun kalam Allah. Bila kalam Allah, mana boleh kita kata ni lebih, ni kurang? Sebab dia ahli ilmu usuluddin kan, dia pergi situ lah. Kalau kita kata ni lebih, ni kurang, maknanya kalam Allah tu ada kurang, tak boleh lagu tu. Tetapi yang betulnya kita kata boleh dah, enggak Nabi sebut gini, ni lebih, ni sebuah sesama dia, bukan dia sebuah dengan hak lain. Bukan disebut dengan hak lain, bukan nak banding dengan hak lain, nak banding sama-sama ayat Quran. Kalau kata hak ni lebih, bukan makna hak ni kurang dengan arti cacat, tidak, dengan arti lemah, tidak, sama dia tu. Tak tahulah dari sudut pahala ke Tuhan sediakan lebih, ataupun dari segi khasiat dia ke, ataupun dari sudut lain, Tuhan saja yang maha tahu. Hak lain-lain tu kalau orang kata ni maksud sebab gini, itu sama ada dia tengok kepada hadis-hadis ke secara umum, ataupun apa ni, mengikut pendapat dia. Hakikatnya Allah SWT yang maha tahu bapa yang gitu tu. Ayat ni lebih daripada hak ni, ayat ni lebih daripada hak ni. Setakat yang kita tahu lebih kurang, hak mana kata tu lebih ni sebab apa? Sebab dia mengandungi sifat-sifat Tuhan. Dia kata begitu. Hak ni pula kata sebab pahala dia lebih. Itu pendapat masing-masing. Hakikatnya takut lebih lagi daripada hak, kita tak tahu. Bila dia kata lebih besar, lebih agung, lebih lah. Gitu. Tetapi jangan sekali-kali kata bila lebih, ni kurang, ayat ni kurang, sebab semuanya kalam Allah lebih berlaku. Yang dikatakan lebih tu nisbah pada sesama ayat tu. Dalam menyatakan maksud dia dan keluasan makna dia, ataupun dari segi kegunaan munafaat yang panjangnya, hak mana, tu boleh jadi dari sudut tu. Surah As-Samad, riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, ada satu orang dengar satu orang lain baca qul huwallah. Dalam semaya dia baca qul huwallah semacam, bukan qul huwallah ini semaya Maghrib, rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad, sembahyang Isyak lagu tu juga, bukan gitu dah. Dalam semua tu, rakaat yang pertama qul huwallah, rakaat yang kedua qul huwallah, sembahyang Isyak qul huwallah, belakang rakaat sembahyang subuh qul huwallah juga. Gitu maksudnya. Sebab kalau baca qul ya ayyuhal kafirun, lepas tu baca qul huwallah dalam rakaat yang kedua, tu ya, rakaat yang pertama tu tak boleh tu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ada juga yang mengatakan dia ni mesti dalam semaya dia tu ada qul huwallah baca. Kalau dia baca surah lain pun dia bubuh juga qul huwallah tu. Dia tak tinggal. Bukan makna dia tak baca hak lain, dia baca juga hak lain, tapi dia tak tinggal qul huwallah. Itu maksud dia. Siapa dia yang baca tu lagu tu, dan yang dengar tu siapa dia? Ni
Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari kata hak baca tu namanya Qatadah bin An-Nu'man, sahabat Nabi. Dan hak dengar tu siapa dia? Dia dirilah perawi ni, Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi dia tak royak dia. Dia royak ada satu orang dengar, padahal dia ada. Sebab apa? Sebab dalam Musnad Imam Ahmad ada meriwayatkan hak ni lah juga daripada Abu Sa'id. Kata dia Qatadah bin An-Nu'man baca pada sepanjang malam tu qul huwallahu ahad. Dia tak tambah hak lain, baca hak tu. Ni dalam berdasarkan hadis ni, makna dia tak baca hak lain, baca hak tu saja. Al-hadis wallazi sami'ahu, hak dengar tu boleh jadi dia kata Abu Sa'id sendiri perawi kepada hadis ni. Sebab apa? Sebab dia ni adik-beradik semua, adik-beradik seibu dengan Qatadah tadi, Abu Sa'id. Dan kedua-duanya berjiran. Sebab tu munasabahlah kalau dia tahu. Wa bidzalika jazama Ibnu Abdul Bar. Sebab itulah Ibnu Abdul Bar kata jelas dah dia dah ni bukan orang lain, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri sendiri. Sebab dia duduk dekat rumah dia. Lepas tu adik-beradik semua pula. Dia tak say royak lah, berjelas siapa dia orang tu, dan siapa dia yang mendengar tu, dia tak say royak. Dia duduk baca ulas semacam qul Allah. Esok pagi dia pergi jumpa dengan Nabi, dia pun royak lah. Tak rajin lagu tu, menunjukkan mana sahabat-sahabat ni tidak begitulah hak biasanya. Dia kalau ayat-ayat lah dia baca lah, hak tu hak dia baca gitu, tidak lagu ni. Ada pun setengah-setengah kita ni kan memang tak ingat hak lain dah, main keluar Allah semacam lah. Hak tu pun satu hal juga. Hak ni tidak sabit dia tak ingat. Sebab dia suka. Dalam riwayat yang lain disebutkan dia suka. Pasal apa? Pasal dalamnya menyebutkan tentang Allah dan sifat-sifat Allah. Nabi SAW pun kata Allah suka juga kepada kamu kalau lagu tu. Jadi semacam orang pergi royak kepada Nabi SAW, semacam dia menampakkan sikit lah baca tu, pendek, rekah. Terutamanya kita kata sembahyang Isya, sembahyang subuh. Kalau maghrib tu nak sabar juga, nak rekah kita kata. Kalau sembahyang Isya ni biasanya panjanglah baca. Subuh dia baca hak tu juga. Jadi dia anggap sikit lah baca tu. Bila sikit, kira-kiranya pahala pun sikit. Dia kira gitu. Nabi SAW kata, jangan main tu. Lagu tu pun ni sama dengan 1/3 Quran. 1/3 Quran. Itu yang dikatakan. Dalam riwayat yang lain dia sebut bapa, panggil dia lah, tanya dia bapa, dia pun royak gini-gini. Nabi kata Allah SWT kasih kepada kamu juga. Apa Nabi SAW kata 1/3 Al-Quran ini, macam-macam pula pendapat ulama kata. Kalau lagu tu nak suruh dah 1/3, tak payah baca Quran semualah, penat baca 3 kali, bolehlah sebuah Quran. Qul Allah 3 kali sebuah Quran. Gitu. Adakah makna begitu? Tidak, bukan gitu. Ini ulama-ulama bahas ada beberapa makna dia. Antara lain, yang pertama, sebab dalam Quran ni, kandungan Quran ni kalau kita perhatikan, dia tak lari daripada 3 perkara. Yang pertama tentang hukum hakam, yang kedua tentang cerita ataupun kisah-kisah, dan yang ketiga tentang tauhid. Tentang tauhid. Qul huwallah ni dia mengandungi hak tauhid. Hak tauhid tu cukup, dalam tu saja cukup dah. Kalau tak pergi ke lain, dalam tu pun cukup dah. Sebab kalau hak lain-lain pun, hak tu bahagian tu juga. Ayat kursi kau gapo kau, hak tu juga. Ayat di akhir surah Al-Hashr tu kau, masuk dalam hak tu dah, kalau nak kira. Makna hak ni ibu lagi kepada hak lain-lain. Hak lain-lain boleh masuk dalam hak ni kau. Surah ni dia
mengandungi bahagian yang ketiga tadi. Tak ada kisah Nabi-Nabi dulu gitu gini, tak ada. Hukum jual beli kau juga ni tak ada. Tapi berkenaan dengan tauhid tu ada. 3 kal. Itu makna 1/3. Sebab dia mengandungi apa nama ni? Satu bahagian kandungan Al-Quran secara keseluruhan. Gitu. Tetapi ulama lain bantah. Dia kata mana boleh lagu tu, kata dia. Kalau nak kira ayat lain banyak lagi, kata dia. Ada tentang tauhid, misalnya ayat kursi. Ibnu Abdul Bar bantah ayat di akhir surah Al-Hashr. Tapi tak ada pula dalam hadis mana-mana yang sebut bahawa ayat ni menyamai 1/3 Al-Quran. Apa? Padahal dia mengandungi tauhid juga. Apa ya tidak? Jadi bagi pihak yang terima hak tadi, hak mula-mula tadi, dia kata hak ni, hak demo royak tu cerita tentang ayat, hak hadis ni cerita ni tentang surah. Tu ayat kursi, bukan surah kursi. Ayat akhir surah Al-Hashr, bukan surah Al-Hashr tu semua sekali. Kalau surah, sebab tu pendapat tu agak kuat juga, ramai juga orang terima. Ada juga yang mengatakan menyamai 1/3 Al-Quran dari segi pahala dia. Dari segi pahala dia. Mana kalau kita baca hak lain 1/3, hak ni pahala dia tu habis. Itu ada juga. Tapi pendapat ni ada yang mengatakan dhaif, tak kuat. Umpamanya Ibnu Aqil mengatakan pendapat ini tak kuat sebab ada hadis yang bunyi man qara al-Quran, siapa-siapa baca Quran, falahu bikulli harfin 10 hasanat. Dia akan dapat dengan membaca setiap harafnya, tidak royak haraf dalam surah ni ke surah ni, dia akan dapat 10 kebajikan. Tak ada beza pula kalau surah Ikhlas ni tidak 100 misalnya, satu huruf tu jadi 100 ataupun 1000 kau ada, kalau tu tak ada semua serupa je. Dengan sebab itu dia kata pendapat saat ni dhaif. Ishaq bin Rahawih, orang besar ni, dia kata bukan maksudnya orang yang baca 3 kali ni serupa dengan baca Quran semua sekali. Dia sebut ini tak betul, kata dia, kalau baca lagu tu. Maksud dia hanya, kata dia, seseorang tu duduk baca surah Ikhlas ni, baca sehingga dia baca hak tu jadi serupa dengan baca 1/3 Al-Quran. Serupa dengan baca 1/3 Al-Quran. Itu maksud dia. Dari segi bilangan huruf dia, dah acak kali ke baca semacam berapa kali dah, walaupun tak baca hak lain. Misalnya kepada orang yang tak ingat Quran, kepada orang yang payah kalau nak mengaji Quran, hak lain dia tak erti, dia baca qul huwallah saja, baca hak tu semacam, dia akan menyamai dengan 1/3 Quran. Gitu. Tetapi yang muskilnya kalau dia baca lebih lagi daripada 1/3 tu, lagu mana? Satu sekat tu je, kalau dia baca sebanyak mana pun sekat 1/3 je kau pahala dia. Kalau nak kira dia baca banyak lagi, lebih lah daripada 1/3. Apa yang kata 1/3? Tu soalnya. Itu tak kemah juga. Tak kemah juga. Dengan sebab itulah ramai juga ulama seperti Imam Ahmad, dia kata hak moleknya kita tak usah bahas lah. Dan bunga Nabi SAW kata 1/3 Quran, hakikat dia tu kita serah ke dia. Kok mana? Dia tak usah bahas, serah ke Tuhan. Nabi kata 1/3 Quran, kok mana tak tahulah. Ini bab tentang Muawwidhatain. Uqbah bin Amir duduk eret unta Nabi SAW. Nabi duduk atas unta tu lah, dia eret. Nabi SAW pun kata, nakkah aku
ajar dua surah terbaik yang orang baca. Dia pun ajar aku, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu supaya kita terjemah tadi lah. Hadis-hadis ini dan yang seumpama ini menunjukkan bahawa muawwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas ini adalah sebahagian daripada Al-Quran. Setengah-setengah orang dia duduk sebut, dia kata Ibnu Mas'ud kata ni bukan Quran. Kalau bukan Quran, Nabi baca lagu mana dalam maya? Ada pula puak-puak ahlul Quran, dia panggil lah. Dia kata qul tu tak ada. Qul tu Nabi suruh, apa dia Tuhan suruh Nabi. Kamu kata, gapo dia kamu kata a'udzu birabbil falaq. Jadi hak sebenarnya a'udzu birabbil falaq Quran. Hak lain tidak. Qul tu tidak. Qul tu Tuhan suruh. Ini pun tak betul. Boleh rosak juga akidah. Banyak benar dalam Quran tu hak qul tu ada tu kan. Jadi hak tu tidak. Apa-apa tulis wak dia dalam Quran, dan bukan Quran. Bukan hak ni saja. Qul huwallahu ahad. Qul juga. Qul ta'alu atlu ma harrama alaikum rabbukum misalnya. Qul juga. Jadi hak tu semua tu bukan Quran, tak kena. Tak boleh, ini semua sesat. Yang betulnya berdasarkan hadis ni, cuba kita tengok. Nabi SAW ajar qul a'udzu birabbil falaq. Dia tidak ajar kamu katalah a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbil falaq saja. Tak. Lepas tu dia baca dalam sembahyang, baca lagu tu lah juga. Takkanlah Ibnu Mas'ud, sahabat besar Nabi SAW tu, tak tahu Nabi duduk sembahyang baca hak ni. Takkanlah dia tidak tahu. Dia kata dia tu hafal Quran hak mana? Tak termasuk ni ke? Hak ni dia tak hafal ke? Pelik juga kan. Dengan sebab itulah Imam Nawawi, Imam Razi dan lain-lain lagi mengatakan itu bohong semua. Tak betul kalau orang kata Ibnu Mas'ud ni kata ni dua surah tu tak termasuk dalam Quran. Bahkan Fatihah tu tak termasuk dalam Quran juga. Ada orang kata Ibnu Mas'ud berpendapat begitu, tak betul. Jangan dipakai hak tu. Sebab apa kita tengok ni dalam hadis. Ini Nabi buat sembahyang. Kalau hak ni sebagai doa saja untuk sebagai pelindung, macam doa-doa Nabi hak lain, mana Nabi baca dalam sembahyang doa dia hak lain? Tak ada ketika berdiri tu, lepas pada baca Fatihah tu. Kalau doa-doa lain kan ada pun di hujung sembahyang tu, ketika duduk tu, bukan ketika berdiri. Ketika berdiri tu Quran saja yang dibaca. Selepas Fatihah hak lain. Ini menunjukkan ni qul a'udzu birabbil falaq ni Al-Quran. Kalau kita kata hak ni duduk muskil, hak ni bukan Quran. Quran ni dia. Kan mutawatir. Mutawatir kau dia, kalau Ibnu Mas'ud pun tak tahu bahawa hak ni Quran. Dia pergi situ. Sebab tu tak boleh pergi mengarut belakang semua. Mutawatir kau dia. Dan Ibnu Mas'ud pun tak tahu hak ni sebagai Quran. Ini semua orang nak memburuk-burukkan sahabat yang pertama. Yang kedua, nak menimbulkan keraguan tentang Quran itu sendiri. Maka disebarkan cerita-cerita yang seumpama ni. Dia kata Nabi tengok aku macam tak suka sangat lah. Tak suka benar. Suka juga tapi tidaklah gembira sangat dengan dia royak Hasan itu. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat ni kan kalau boleh nak lebih banyak. Dia suka kalau Nabi SAW baca dalam sembahyang tu panjang. Dia suka. Dia boleh dengar Nabi baca, boleh ingat lagu mana cara bacanya, boleh hafal Quran mengikut Nabi baca. Gitu sahabat-sahabat ni. Tiba-tiba dua surah ni pendek dia kira. Dan mungkin surah ni dia nampak kepada dia ni, surah ni untuk seseorang terjaga diri, kepentingan dunia. Nampak? Macam ayat kursi gomo sangat tu apa? Nak suruh saya tak takut gitu. Tu bukan kerana kebesaran ayat kursi itu, tapi kerana dunia. Hak ni pun pelindung. Takut-takut kita jadi gitu dengan Quran. Jangan.
Quran ni lebih lagi daripada sebagai penawar, daripada sebagai pelindung, sebagai gap. Hak tu faedah ataupun kelebihan sampingan yang kita dapat, bukan utama. Hak utamanya kebesaran Al-Quran tu sendiri. Hak tu. Lepas tu bila Nabi SAW turun sembahyang subuh, skalanya Nabi sembahyang di subuh dia baca panjang, lama baca. Dia pun baca dalam sembahyang tu 2 surah tu je. 2 surah tu. Dia pun paling lagu mana rasa? Dia kata, lagu mana menapa? Maknanya kalau aku baca 2 surah yang pendek ni cukup dengan hal tu. Walaupun pendek, jangan kamu anggap kecil. Jangan kamu anggap tidak, makna dia tidak besar. Makna Al-Quran ini kalau kita baca dengan penuh pengertian, dengan penuh penghayatan, mungkin pendek, tapi makna dia serupa lebih kurang dengan hak panjang tu. Atas kita. Atas kita. Tidak bergantung semata-mata pada panjang dia. Dari segi menyempurnakan sembahyang, sudah boleh dah. Hak dia kata kena baca Fatihah, baca surah. Baca surah dah lah tu. Walaupun sependek-pendek surah pun. Sebab tu kan dalam hadis ada sebut baca Fatihah dan baca surah. Ni surah. Surah dah ni, pendek pun. Boleh jadi kepada setengah-setengah orang kalau baca panjang semua dia tak ingat sekarang. Yang kedua dia sibuk, dia gaduh, dia gitu gini. Ni Nabi SAW bagi peluang kepada dia, ajar cara. Mana kalau baca surah, surah yang lengkap dah tu. Walaupun pendek, cukup dah kalau nak kira. Dan dari segi nak faham makna dia tu pun masing-masing orang. Kalau baca panjang pun tak faham kau satu, apa makna? Kalau baca pendek pun penuh dengan pengertian dan pemahaman yang baik. Itu lebih bermakna lagi. Dia nak ayatnya, aku sendiri tengok cukup dengan 2 surah ni. Mana rakaat yang pertama suratul Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan rakaat yang kedua suratul Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Cukup. Kalau Nabi sendiri sudah menganggap cukup, dan Nabi SAW ni buat hak paling sempurna lah, dia tak akan buat hak tak boleh. Maknanya orang lain kena gembira lah. Kena terimalah ini sebagai berita gembira kepada dia. Jangan tak suka, jangan kurang suka, rasa banyak baru suka. Sebab apa? Duk ingat Nabi kata kan, kalau 1 huruf tu 10 kebajikan. Jadi kalau baca kurang lah. Jangan ingat gitu. Kena ingat kurniaan Allah. Allah SWT nak bui kepada seseorang itu lebih, dia boleh bui. Hak ni bergantung kepada keyakinannya dan penghayatannya, bergantung kepada hal itu. Dia pun tanya paling gitu. Riwayat satu lagi pun seperti itu juga. Cuma nak ayat di sini, surah-surah ni ataupun ayat-ayat Quran ini boleh kita baca pada ketika-ketika tertentu. Pada ketika-ketika tertentu. Misalnya ketika nak tidur baca hak ni, ketika nak berjalan baca hak ni, ketika nak masuk pasar baca hak ni. Itulah doa-doa Nabi. Ada kalanya Nabi SAW ni bila mengalami sesuatu keadaan macam sini, angin kuat dan gelap, teruklah, dahsyat benar gelap, dia baca Qul a'udzu birabbil falaq. Di sini dia baca a'udzu birabbil falaq. Ini ringkas, bukan makna nak royak apa nama ni, baca hak tu saja, tak ada qul dan tak baca hak lain. Tak, nak royak baca surah tu. Supaya dia royak kata baca alhamdulillahirabbil alamin, royak baca surah Fatihah. Bukan nak royak baca alhamdulillahirabbil alamin saja, tidak. Ataupun dia kata baca alhamdu sebutir gitu. Tak. Maksudnya baca habislah surah tu. Begitu juga di sini. Surah ni surah pelindung. Kalau nak melindungi diri kita daripada gangguan makhluk halus, daripada kejahatan orang yang nak berkhianat pada kita, bolehlah baca hak ni. Baca hak ni. Dalam keadaan angin kencang ke apa pun, Nabi SAW ajar sahabat dia suruh baca hak ni. Jadi hak ni sesuai untuk tempat-tempat tu. Babun kaifa yustahabbu tartil fil qiraah.
sekatu. Wallahu a'lam.